Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan mengenai tajuk mengamalkan gaya hidup sihat. Mengenai dadah. Dadah ialah bahan kimia yang mengubah fungsi badan dan kelakuan seseorang. Dalam bidang perubatan, dadah digunakan untuk merawat pelbagai penyakit seperti batuk, sakit kepala dan sebagai ubat tahan sakit. Alkohol juga boleh dianggap sebagai dadah kerana kesannya yang hampir sama dengan dadah. Kedua-dua bahan ini boleh menyebabkan ketagihan dan menjejaskan fungsi sistem saraf pusat. Maka, penyalahgunaan dadah dan alkohol akan menimbulkan masalah yang serius dalam masyarakat. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai kesan penyalahgunaan dadah kepada manusia dan seterusnya kesan penyalahgunaan alkohol kepada manusia, dan terakhir sekali faktor yang menyumbang kepada penyalahgunaan dadah dan alkohol. Penyalahgunaan dadah ditakrif sebagai penggunaan dadah untuk tujuan selain perubatan. Kebanyakan dadah yang disalahguna adalah berbahaya, seperti marijuana, kokain dan alkohol, kerana boleh menjejaskan fungsi otak dan bahagian lain pada sistem saraf. Pengambilan dadah secara berulang kali boleh menyebabkan kesan ketagihan, iaitu badannya akan bergantung secara fizikal ke atas dadah. Dadah mengganggu tindakan neurotransmitter dan menjejaskan fungsi sistem saraf. Dadah boleh bertindak sebagai perangsang atau penenang. Dadah perangsang. Dadah yang mempercepat aktiviti sistem saraf seperti kadar denyutan jantung, dub-dub, kadar pernafasan dan meningkatkan tekanan darah. Dadah perangsang juga mempercepat rembesan dan tindakan neurotransmitter pada sinaps di otak, seterusnya memberi kesan euforia dan ketagihan. Contoh-contoh dadah perangsang ialah kokain, nikotin, amfetamin dan kafein. Penggunaan dadah ini untuk jangka masa yang panjang boleh mempengaruhi fungsi sistem peredaran darah, sistem pencernaan dan sistem saraf, lalu menyebabkan halusinasi dan kemurungan. Dadah penenang. Dadah yang melambatkan aktiviti sistem saraf pusat seperti kadar denyutan jantung dan kadar pernafasan. Dadah ini juga menurunkan tekanan darah, mengendurkan otot, melegakan kegelisahan dan menggalakkan tidur. Contoh-contoh dadah penenang: barbiturat, tranquilizer, morfin dan heroin. Penyalahgunaan dadah ini menyebabkan kehilangan ingatan, tidak dapat menumpukan perhatian, masalah pernafasan, kanser paru-paru, kerosakan hati dan otak, mengantuk, kecelaruan dan koma. Baiklah, dengar baik-baik apa yang saya ingin terjelaskan ini. Biasanya penagih dadah berkongsi jarum untuk menyuntik dadah ke dalam badan. Keadaan ini meningkatkan penyebaran virus HIV yang menyebabkan sindrom kurang daya tahan penyakit. Di Malaysia, penyalahgunaan dadah menimbulkan masalah yang serius dari segi perundangan dan sosial. Seseorang yang didapati mengguna atau menjual dadah yang haram boleh dikenakan denda atau hukuman mati. Penagih dadah lebih suka mengasingkan diri daripada ahli keluarga dan masyarakat. Tidak sihat dari segi mental dan fizikal serta kurang produktif. Oleh itu, mereka tidak dapat menumpukan perhatian kepada pelajaran atau pekerjaan. Baiklah, seterusnya kesan penyalahgunaan alkohol kepada manusia. Alkohol bersifat penenang yang melambatkan fungsi sistem saraf pusat, terutamanya penghantaran impuls saraf di otak. Alkohol juga melambatkan tindakan refleks, mengganggu koordinasi dan menyebabkan kegagalan membuat pertimbangan seperti percakapan yang tidak teratur, kelemahan koordinasi otot dan tidak dapat mengawal keseimbangan badan, penglihatan yang kabur dan kesukaran menganggar jarak.
Alkohol juga boleh menyebabkan seseorang menjadi agresif dan ganas. Jika penyalahgunaan alkohol dalam jangka masa yang panjang boleh merosakkan sel-sel otak dan hati. Kerosakan sel-sel otak ini boleh menyebabkan gangguan mental seperti halusinasi dan kehilangan kesedaran, manakala kerosakan sel-sel hati menyebabkan sirosis hati dan kanser hati. Penyalahgunaan alkohol juga boleh menyebabkan seseorang itu menjadi ketagih kepada alkohol secara fizikal dan emosi. Dan yang terakhir sekali bagi tajuk ini, faktor yang menyumbang kepada penyalahgunaan dadah dan alkohol. Yang pertama, tekanan daripada rakan-rakan yang ketagihan dadah. Yang kedua, untuk melepaskan diri daripada masalah seharian di rumah atau di tempat kerja. Dan yang ketiga, masalah psikologi dan masalah sosial. Sekian, itu saja. Dan akhir sekali, apa yang saya ingin sampaikan ialah cara paling berkesan untuk mengelakkan dadah dan alkohol adalah dengan menjauhi daripadanya dan tidak sekali-kali mencubanya. Jadilah seorang yang bijak. Kehidupan anda akan lebih bahagia tanpa dadah. Say no to dadah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.